Assalamualaikum dan salam hormat. Hari ini 18 Julai kita bertemu lagi dalam MG Flash bersama saya Khalis Kadir. Kerajaan sedang mencari mekanisme terbaik dalam rangka subsidi bersasar bagi memastikan rakyat yang berhak tidak tercicir daripada menikmati manfaat itu. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, mekanisme itu memerlukan penelitian bagi memastikan ia mencapai matlamat yang ditetapkan. Sebagai contoh, dekat kampung, Pak Imam kampung kita pakai Volvo 2,000 lebih, tapi harga Volvo tu RM10,000. Dia tak boleh mendapat subsidi kerana dia pakai Volvo CC-nya 2,000 ke atas. Sedangkan ada kereta mini yang kecil, harga dia beratus-ratus ribu, tetapi kerana dikurang daripada 2,000 cc, maka dia berhak dapat. Jadi ini antara perkara yang perlu kita detailkan. Bagaimana cara mekanisme ini? Adakah kita nak beri untuk membeli gula ataupun membeli gandum menggunakan minyak masak, menggunakan kupon? Adakah kupon boleh digunakan? Ataupun nak menggunakan MyCard untuk membeli dan sebagainya. Jadi ini yang sedang kita perincikan. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan tambahan Datuk Seri Anwar Ibrahim, PH Port Dickson, mengenai tindakan kerajaan menangani kenaikan kos sara hidup rakyat di Dewan Rakyat hari ini. Bilangan ketua isi rumah KIR yang dikategorikan sebagai miskin tegar kini meningkat kepada 144,932 akibat pandemik COVID-19. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, Datuk Seri Mustafa Mohamad berkata, angka itu melonjak berbanding 44,829 jumlah miskin tegar 2 tahun lalu. Menurutnya, jumlah itu berdasarkan Bank Data Kemiskinan Nasional atau e-Kasih yang diuruskan oleh Unit Penyelarasan Pelaksanaan setakat 30 Jun tahun ini. Katanya, kerajaan telah melaksanakan program pembasmian kemiskinan tegar keluarga Malaysia BMTKM yang telah bermula Jun lalu sebagai langkah menanganinya. BMTKM akan laksanakan di 1,000 lokaliti dalam tempoh 3 tahun 6 bulan. Fasa pertama melibatkan 80 lokaliti sudah pun bermula. Program yang akan dilaksanakan adalah untuk meningkatkan pendapatan yang merangkumi projek-projek pertanian, penternakan, usahawan, pemasaran serta pembangunan minda dan motivasi. Anggaran pendapatan tambahan adalah kira-kira 300 hingga RM1,000 sebulan. Bagi memastikan kejayaan BMTKM, Jatuhkan Pemantauan Peringkat Daerah dan Cawangan bertanggungjawab untuk memantau dan membuat laporan bulanan serta mengambil tindakan intervensi sekiranya perlu. Tansi yang ditua bagi kawasan Sabak Bernam, Kampung Sungai Lias telah dipilih yang melibatkan 35 KIR yang terlibat dalam penanaman cili fertigasi, memulakan perniagaan, memperkembangkan dan bantuan peralatan untuk nelayan. Majlis Gerak Mula di Sungai Lias telah disempurnakan pada 17 Jun yang lalu dengan peruntukan sebanyak RM340,000 bagi 35 ketua isi rumah. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan Ahli Parlimen Sabak Bernam, Datuk Muhammad Fasiah Muhammad Fakih Bersatu, yang meminta bilangan rakyat miskin tegar termasuk langkah yang diambil oleh kerajaan untuk menanganinya. Muhammad Amir Nazri Muhammad Adam mengaku bersalah mengelar isteri dan bayi mereka sehingga mati dalam kejadian di Kampung Bakar Batu, Johor, 4 Julai lalu. Pemuda berusia 24 tahun itu membuat pengakuan berkenaan di hadapan Magistrate Muhammad Zulhilmi Ibrahim di Mahkamah Magistrate Johor Bahru hari ini. Muhammad Amir yang kelihatan sugul dan terpinga-pinga ketika proses perbicaraan dijalankan menghadapi 2 pertuduhan kerana mengakibatkan kematian isterinya Hajar Nur Syahirin Rosman 26 tahun dan anaknya Muhammad Takif 2 bulan. Bekas pencuci kapal itu dituduh melakukan perbuatan berkenaan di sebuah rumah di Kampung Bakar Batu, Johor Bahru pukul 11.30 pagi dan 11.40 pagi 4 Julai lalu. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan yang memperuntukkan hukuman mati jika didapati bersalah.
Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Qayyum Ramlan, Muhammad Syafiq Muhammad Ghazali dan Daniel Munir, manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Magistrate Muhammad Zulhilmi memerintahkan tertuduh dibawa ke Hospital Permai bagi menjalani pemeriksaan kesihatan mentalnya hari ini. Mahkamah menetapkan 18 Ogos ini untuk laporan bedah siasat, DNA dan psikiatri. Susulan kemalangan 11 kenderaan di Tambak Johor 7 Julai lalu. Seorang pemandu lori mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate Johor Bahru atas pertuduhan memandu secara melulu sehingga menyebabkan kemalangan. Amir Hassan Jailani, 34 tahun, membuat pengakuan di hadapan Magistrate Zuhaini Zulkafli hari ini. Dia dituduh di bawah Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 yang membawa hukuman penjara tidak melebihi 5 tahun dan denda tidak melebihi 15 tahun jika sabit kesalahan. Sementara itu, di mahkamah sama, syarikat Level Hill Auto Parts Sdn Bhd menerusi wakilnya, Yap Shi Min, 34 tahun, turut mengaku tidak bersalah atas pertuduhan melanggar syarat lesen pengendali lori kerana membawa lebih muatan yang dibenarkan. Lori yang dipandu Amir Hassan itu didapati membawa muatan seberat 91,240 kg berbanding 41,000 kg yang dibenarkan. Syarikat itu didakwa mengikut Seksyen 57-1-6 Akta Pengangkutan Awam Darat 2010 yang memperuntukkan hukuman denda tidak melebihi RM500,000 atau dipenjara tidak lebih 2 tahun atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Hayatul Wirdah Muhammad Yunus, manakala tertuduh dan syarikat tersebut diwakili Peguam Bustamam Menon Abdul Hamid Menon. Mahkamah membenarkan Amir Hassan dan Shimin masing-masing diikat jamin RM4,000 dan RM3,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan 5 September ini bagi sebutan semua kedua-dua kes berkenaan. Pasangan kekasih mencetuskan kontroversi. Menghina agama Islam dijangka dibebaskan Mahkamah Session Kuala Lumpur selepas membayar wang ikat jamin RM40,000 hari ini. Perkara itu dimaklumkan oleh Peguam Siti Nur Amira R. Sivaraj. Siti Nur Amira Abdullah, 26 tahun dan V. Alexander Navin, 38 tahun, masing-masing kini berada di penjara Beranang serta Kuala Kubu Baru. Difahamkan peguam kedua-dua tertuduh akan hadir bersama dengan penjamin di Mahkamah Kuala Lumpur dan Petaling Jaya bagi urusan ikat jamin. Sebelum ini, pasangan itu dilaporkan meminta dana awam untuk membayar wang jaminan sebanyak RM40,000. Pada 13 Julai lalu, Siti Nur Amira mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas pertuduhan menyebabkan rasa tidak harmoni dalam kalangan umat Islam. Sementara itu, di Mahkamah Session Petaling Jaya, V. Alexander Navin turut mengaku tidak bersalah atas dua pertuduhan membuat dan memulakan hantaran video jelek di YouTube pada bulan lalu. Mahkamah kemudian membenarkan kedua-dua tertuduh diikat jamin sebanyak RM40,000 dengan masing-masing seorang penjamin. Pemilik syarikat pelancongan bersama 4 pekerja termasuk isterinya direman 3 hari sehingga Rabu. Ia susulan kes penipuan seorang bakal haji di Johor Bahru baru-baru ini. Reman 5 individu itu dikeluarkan magistrate di Mahkamah Magistrate Johor Bahru hari ini. Kesemuanya disyaki menipu seorang bakal haji sehingga terpaksa menanggung kerugian sebanyak RM25,000. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Kesesaan. Kumpulan pertama Jemaah Haji Malaysia tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA jam 9.05 pagi tadi melalui penerbangan Saudia Airlines SV5612. Kumpulan seramai 298 orang itu disambut Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Ahmad Marzuk Syari dan Pengerusi Tabung Haji TH Tan Sri Azman Mokhtar. Menurut Datuk Ahmad Marzuk, sebanyak 49 penerbangan menerusi Malaysia Airlines MH dan Saudia Airlines disediakan bagi membawa kesemua 14,305 jemaah haji pulang ke tanah air.
bermula semalam hingga 13 Ogos ini. Jelasnya, kesemua jemaah haji akan pulang secara berperingkat mengikut jadual yang telah ditetapkan oleh TH. Tambahnya, beliau bersyukur kerana pengurusan haji pada tahun ini berjalan lancar walaupun berdepan cuaca panas yang mencecah hampir 50 darjah Celsius. Bagaimanapun, beliau memaklumkan seramai 32 jemaah haji Malaysia terpaksa dirawat di hospital di Mekah kerana mengalami strok haba. Dalam pada itu, Tan Sri Azman turut merakamkan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dalam operasi haji kali ini, terutama sekali Kedutaan Besar Diraja Arab Saudi di Malaysia. Berita itu tadi mengakhiri MG Flash buat masa ini. Pastikan anda kekal setia bersama Malaysia Gazette bagi mengikuti pelbagai berita terkini melalui platform media sosial di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Saya Khalis Kadir, kita bertemu lagi dalam MG Flash 7 malam nanti. Assalamualaikum dan salam hormat.